disaluti duka dan sayu, terkabur mata bagaikan nyata. Ayah dan bonda bersama di hari raya, hari mulia. Tapi angin bertiup dingin, tergugurku tersedar keinginan ini hanya ilusi. Takdir selamanya takkan berubah. Ayah dan bonda telah pergi untuk selamanya. Merana hatiku, hancur merana. Air mata rindu berlinang, terkenangkan indahnya ayah bunda bersama. Tapi angin bertiup dingin, tergugurku tersedar keinginan ini hanya ilusi. Takdir selamanya takkan berubah. Ayah dan bonda telah pergi untuk selamanya. Kemana kan ku cari penawar rindu? Hanya doaku mohon dari dalamnya kasih sayangmu kepada ayah dan bonda. Aku ucapkan selamat hari raya. Sedih kita pagi raya ni dengan lagu daripada Jasmine, Pilu di Hari Raya. Lagu pembukaan untuk istimewa MH Shine Raya hari ini 5 Syawal 1444 Hijrah, 26 April 2023. Haziq menemani anda seorang-seorang kita hari ini. Antara semua ni siapa yang akan tiba kejap lagi? Kita akan ada surprise untuk anda. Itulah kata istimewa raya ni akan ada macam-macam surprise. Dia tiba-tiba akan sampai. Seorang ni takkan tarik keluar daripada LCD ni. Okey, jadi hari ini ada macam-macam segmen menarik, tajuk yang menarik yang kita akan bawakan kepada anda. Masih lagi bertemakan raya. Sebab kita dekat Malaysia ni 30 hari raya tu, 30 hari meriah. 30 hari tu akan ada gambar pakai baju Melayu, pakai baju raya yang kita post dekat social media. Jadi tajuk kita hari ini adalah Flex Raya. Raya menunjuk-nunjuk. Itu yang bahayanya bila kita ada social media ni kan. Kadang-kadang kita just nak post je gambar kita pakai baju raya tu. Tapi orang tengok, baju raya dia ni harga RM1,000 lebih. Harga dia RM1,500. Itu harga baju dia. Orang kata kita nak menunjuk pula. Padahal tak ada. Kita nak post gambar pakai baju biasa je kan. Lepas tu kita pergi menziarahi rumah tetamu. Rumah apa ni? Tuan rumah. Bila sampai kat rumah tuan rumah tu, antara tuan rumah yang tengok kita punya pakaian ataupun kita yang tengok barang-barang dekat rumah tuan rumah tu. Itu antara tajuk-tajuk yang kita nak borak hari ni mengenai Flex Raya menunjuk-nunjuk ni. Tapi sebelum tu kita nak ceritakan kepada anda
antara berita-berita yang berlaku di Malaysia hari ini, Dr. Muhammad Razi adalah Ketua Pengarah Kesihatan baru. Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan yang sebelum ini merupakan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan menggantikan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebagai Ketua Pengarah Kesihatan yang baru berkuat kuasa 21 April 2023. Dan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa sendiri berkata pelantikan Dr. Muhammad Razi dibuat berdasarkan kelayakan dan pengalaman luas beliau dalam bidang perkhidmatan kesihatan negara. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan di atas pelantikan ini. Semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah, dengan jujur dan dapat semuanya lancar, insya-Allah. Itu satu berita. Ada satu lagi berita mengenai persekolahan. Penting untuk ibu bapa macam saya ni. Saya duk fikir pasal raya je, lupa anak saya tahun depan darjah 1. Jadi kepada anda yang ada anak darjah 1 untuk sesi 2024-2025 dah boleh standby untuk daftar kemasukan kanak-kanak tahun 1 bagi kalender akademik 2024-2025 yang akan bermula 2 Mei sampai 30 Jun ini. Jadi anda boleh ke laman sesawang KPM untuk membuat pendaftaran bermula 2 Mei sampai 30 Jun ini. Jangan lambat-lambat sebab ialah takut nanti penuh pula sekolah yang kita nak daftar anak kita tu kan. Lagi-lagi ramai kanak-kanak darjah 1. Kalau saya tengok ni ramai anak-anak kawan-kawan saya semua dah 7 tahun. Jadi pilu kita kalau tak dapat daftar darjah 1 anak kita. Jadi jom kita bergerak ke sana, pilu di hari raya bersama dengan Syazmin. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin Syazmin. Setiap tahun Syazmin akan keluarkan lagu raya khas untuk penonton MSI. InsyaAllah. Memang keluar lagu untuk penonton MSI ke? Ya betul. Untuk TV3. Setiap tahun? Setiap tahun. Okey Syazmin, apa yang membuatkan Syazmin berani nak keluarkan lagu raya setiap tahun ni Syazmin? Okey, macam kita tahu sekarang untuk lagu baru susah untuk dapat tempat kan. Ya, betul. Kita akan dengan lagu evergreen je. Tapi yang lagu baru ni saya buat adalah untuk diri saya sendiri. Kenapa awak pilu ke setiap tahun raya? Tak. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Sebalang jadi mak saya. Oh, okey. Tapi hari ni awak kerja? Hari ni, bukan. Macam mana? Mak saya dah tak ada. Innalillahi. Kiranya dah dekat setahun. Ya. Lagu ni saya dedikasikan untuk mak dengan ayah saya. Ya. Jadi kalau itulah tajuk dia, Pilu di Hari Raya. Awak menyanyikan dan buat lagu ni, awak buat lagu ni sendiri. Betul. Jadi bila awak buat lagu ni memang awak buat berdasarkan cerita awak bersama Allahyarhamah mak awak lah. Jadi apa yang awak fikirkan? Apa yang terbayang di fikiran? Okay, bila kita kehilangan memori kita akan rasa rindu kan. Yeah. Kita tengok orang lain dengan keluarga. Betul. Kita dedikasikanlah lagu untuk diri saya lah. Saya buat. Ya, habis kalau awak setiap kali menyanyikan lagu tu mungkin akan sebab, mungkin akan keluar air mata. Saya dah reda. Saya strong lah. Kan? Kita, apa-apa pun kita kena reda dengan hujan. Betul. Setiap tahun raya mesti kita akan, yalah, bila mak bapak yang dah tiada mesti kita akan teringat kenangan, memori. Mungkin Syazmin boleh ceritakan antara kenangan-kenangan memori sewaktu raya bersama dengan orang. Kalau first mestilah kita akan jumpa mak ayah kita, salam kan. Betul. Tangan minta maaf. Tapi untuk tahun yang ni dan 4 tahun lepas tu ayah sudah meninggal. So saya dah macam hidup seorang-seorang kan. So untuk saya nak dedikasikan raya ni, saya buat satu lagu lirik bersama dengan komposer Alia Zakaria. Dan terhasillah lagu Pilu di Hari Raya. Ya, tapi awak jangan risau Syazmin. Setiap tahun awak boleh cari saya. Boleh cari kawan-kawan lain. Boleh. Untuk raya sama-sama. Datang rumah saya nanti saya bagi alamat. Ada duit raya tak? Mestilah ada. Kalau apa yang buat awak happy? Awak tak pilu lagi dah. Takkan pilu dah. Okey, jadi apabila dah keluarkan lagu Raya Sedih kan, tahun lepas lagu Raya rancak sikit. Betul. Kan? Tahun depan pula ni. Mesti dah ada plan awak mesti dah ada setiap tahun lagu raya apa yang awak nak keluarkan ni Syazmin. Saya nak lagu fast pula tahun depan. Yang fast tu menari. Tak adalah menari, kira macam rancak dia lebih rancak lah macam tu. Oh, maknanya ekstra rancak daripada tahun lepas So Syazmin, menari saya tak pandai. Tapi tak apa. Awak boleh buat awak punya koreografi sendiri. Betul. Orang kata orang keras punya, orang kayu punya koreografi. Jadi Syazmin, untuk penonton-penonton Malaysia, peminat-peminat Syazmin, ucapan Hari Raya silakan. Okey, selamat Hari Raya untuk semua penonton Malaysia hari ini. Dan yang balik kampung, pastikan bawa kereta dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti tepi.
cek kerendahan anda. Ya, orang nak balik KL dah. Ya, orang balik. Saya datang sini jam tau. Oh, ya, awak daripada mana tadi? Saya daripada Pahang, Temerloh. Allahu Akbar, jam teruk ke? Jam. Sebab apa orang sambung cuti? Sampai 1 Mei kan cuti lagi. Betul, itu yang cuti panjang kan raya ni. Ya, jadi itulah dia Syazmin, pilu di hari raya. Tapi bercerita pasal pilu di hari raya ni, ada seorang ibu dan ayah ni memang pilu di hari raya apabila minggu terakhir Ramadan sebelum ini. Mereka kehilangan 4 anak mereka disebabkan kebakaran yang berlaku di Muar Johor. Jadi kami di MSI ada sedikit bikisan mengenai peristiwa yang berlaku itu. Jadi jom kita saksikan. Bangun pagi orang ada bising, mak ini adik-beradik biasa ada gaduh. Tapi sekarang ni memang sunyi lah. Tak nak saya kena kuat. Kalau saya sekali tak ada pun saya puas hati, tapi nak macam mana? Dalam dakapan senja luluh hatinya, namun kehendak takdir tiada siapa dapat menidakkan. Dia pasrah apabila kehilangan 4 orang anaknya dalam tragedi kebakaran yang berlaku di kediaman mereka di Kampung Sabak Awur, Muar Johor 29 Mac lalu. Meskipun perit, hakikat itu terpaksa diterima oleh Nabila Sedu 31 tahun, apatah lagi hanya berselang 3 minggu sebelum tibanya Aidilfitri. Mengimbau detik hitam itu, dia keluar ke kedai berhampiran sejurus selepas berbuka puasa untuk membeli minuman demi memenuhi permintaan anak pertamanya, Puteri Aisyah Tengkoto. Namun siapa sangka, hasrat anaknya yang baru saja berusia 8 tahun itu menjadi permintaan terakhir sebelum terkorban dalam kebakaran bersama 3 adiknya, Muhammad Hakim 6 tahun, Mustaqim 4 tahun dan Fatihah Aisyah 3 tahun. Macam anak saya yang pertama perempuan tu, Aisyah tu, dia cakap dia nak minum Milo. Lepas tu nak pampers adik dia pun tak ada. Lepas tu saya pun tak nak, terpaksa saya keluar lah. Lepas tu tak sampai 10 minit saya keluar. Lepas tu akak dia sekejap dia telefon saya. Dia cakap Hakim tu nakal. Saya cakap sekejap mama balik. Okeylah balik. Tak sampai 10 minit lagi tu bapak dia pula telefon saya. Cakap rumah terbakar. Saya pun macam peranyat lah. Saya keluar pun tak lama pun, sekejap je. Ketika peristiwa menyayat hati itu berlaku, suaminya Tian Koto 30 tahun sedang bekerja di sebuah restoran di sekitar Bandar Muar. Lelaki warga Myanmar yang lebih selesa dengan panggilan syukur itu dimaklumkan mengenai kebakaran melalui panggilan telefon daripada kenalannya yang kebetulan melalui kawasan rumah. Dia kemudiannya bergegas pulang menaiki motosikal, namun hanya sempat melihat kepulan asap serta api sudah memenuhi rumahnya. Masa saya sampai tu, anak saya memang ada dalam bilik. Saya ingat belum sampai dalam bilik lagi. Diorang ada tengah lagi kot. Sampai pasal tu saya dengar dia punya jerit. Lepas tu itulah saya minta tolong dengan orang kampung. Bagi saya masuk. Sebab saya tahu rumah saya lebih daripada orang kampung. Saya lagi lebih tahu saya punya anak macam mana. Memang Allah ambil kita redha. Tapi dalam hati apa yang kita... Satu perkara yang memang sampai mati memang tak boleh lupa punya ni. Dalam hati ni. Sebab jerit anak. Lepas tu ini banyak kan panggil mak dengan ayah juga. Mak dengan ayah juga. Tapi sebab anak sulung ni dia memang pandai. Dia untuk selamanya tak kembali ada. Di ruang kecil bilik air inilah keempat-empat jenazah anak kepada Puan Nabila dan juga Encik Syukur ditemui, yang mana anak sulungnya Aisyah ditemui di dalam bekas ini masih lagi berair ketika itu, mungkin kerana ingin menyejukkan badan dalam keadaan yang terlampau panas. Manakala adiknya Hakim ditemui di sini, di sudut ini dalam keadaannya bersujud. Namun Masya Allah kebesaran Allah yang Maha Esa, keempat-empat jenazah adik-beradik ini ditemui dalam keadaan yang sangat sempurna. Tiada langsung kesan melecur, tiada langsung kesan terbakar. Namun dikhawatiri
meninggal dunia kerana lemas asap kebakaran yang terlampau tebal ketika itu. Syukur enggan menzahirkan kesedihan diri meskipun hampir setiap hari hatinya ditebak melihat kerinduan yang ditanggung isteri terhadap 4 permata hati mereka. Malah dia juga terpaksa menahan perit dengan igauan suara anak-anaknya yang masih terngiang-ngiang di telinga menjerit meminta pertolongan. Saya pun kadang-kadang tinggal dia ni isteri saya mau pergi pun banyak saya fikir juga sebab nampak dia macam ni kalau macam masa ada orang. Kalau dia bila dah sunyi dia macam nak anak dia sulung tu dia macam mana masuk dalam air tu macam mana dia nak sujud tu dia nak buat macam itu. Habis malam-malam dia pun tak sedar macam mana mau cakap tak tahu. Kini pasangan suami isteri itu sudah berpindah dan menyewa di kediaman baru berhampiran Jalan Ismail, Muar Johor. Namun rumah itu terasa begitu asing, sunyi tanpa penyeri gelak tawa anak-anak. Apa yang tinggal hanyalah beberapa keping foto di dalam telefon sebagai kenangan serta baju anak-anak yang terselamat daripada kebakaran. Malah kehadiran bulan Syawal juga disambut penuh duka, bagai tiada makna. Tiada langsung sebarang persiapan seperti perabot maupun pakaian baru yang disediakan bagi menyambut Hari Raya. Lebih memilukan, Nabila berasa terkilan kerana tidak sempat menunaikan hajat anaknya yang ingin memakai baju berwarna hitam pada Aidilfitri tahun ini. Saya tak terfikir nak raya lah. Macam itu semua pun orang yang kasih. Dulu macam diorang ada pun kira untuk budak-budak semua kan. Baju-baju budak-budak tu je lah yang penting. Macam diorang ada tu macam saya tak sunyi lah. Papa dia kan hari-hari balik malam. Kira ada teman saya macam bila diorang dah empat tak ada. Rasa sangatlah saya sunyi macam mana. Lumrah kehidupan, setiap yang hidup pasti akan mati. Harapan dan doa dipanjatkan dengan izin Yang Maha Esa, keempat-empat roh anak kecil ini setia menanti kedua ibu bapanya di taman syurga. Berat mata mandang, berat lagi bahu yang memikul. Jadi itulah yang harus kita terima. Dan kalau kita lihat, ibu dan ayah itu masih lagi dapat kuat, masih lagi dapat meneruskan kehidupan. Jadi kita doakan agar dapat dipermudah urusan mereka dan dapat mereka teruskan kehidupan seperti biasa selepas ini. Jadi kita doakan sama-sama. Tak terbayang bagaimana beban yang dipikul oleh ibu ayah tersebut. Jadi kita harapkan agar mereka dapat terus tabah. Itulah dia berita yang kita terima pada minggu akhir Ramadan hari itu. Dan hari ini baru kita dapat tunjukkan kepada anda mengenai berita kebakaran di Muar Johor itu di MSI Istimewa Raya. Jadi hari ini untuk Istimewa Raya, kita tajuknya adalah Flex Raya. Kan? Raya menunjuk-nunjuk ni. Jadi siapa yang akan datang? Haziq akan pilih siapa daripada LCD tu antara semua 10 host. Tolak Haziq 9 lah. 9 host. MSI yang akan bersama dengan Haziq. Haziq akan pilih siapa yang kita akan tarik keluar. Siapa yang paling menunjuk dekat MSI ni. Kita akan terus bersama kejap lagi. Malaysia Hari Ini Raya. Kita melihat seketika. Kami, rakyat Malaysia di Pekanbaru mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Pelajar Malaysia, Presidential State University Amerika Syarikat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami, Wakil Kementeri United Kingdom ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami
pelajar Malaysia dari Penn State University Amerika Syarikat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Aida Zukrina Zulkifli, pelajar di Doha University Busan Korea Selatan, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga tercinta, rakan-rakan dan juga sanak saudara di Malaysia dengan ucapan makan rendang, lemang, jangan lupa saya. Bye! Saya Haziq Usni daripada Universiti Malaysia hari ini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Saya seorang-seorang lagi hari ini sebab saya kena pilih antara semua karakter-karakter yang ada dekat TV ni, siapa yang Haziq nak pilih untuk keluarkan hari ini. Jadi, adakah Rina, Daya, Hanif, Fariha, ini memang dah ada, karakter ni memang dah ada. Afad, Sofia, Fetri, Nas atau Anim? Jom kita pilih. Choose your character. Antara semua ni saya memilih. Apa sudah jadi? Saya tengah siap-siap nak pergi beraya ni. Haziq, awak tarik saya balik ke sini. Saya tarik orang lain. Kenapa dia ada? Tarik balik. Tidak. Kita sama panas hari ni. Ya Allah. Allah, ini silakan. Lift saya tak approve lah hari ni ya. Lift awak tak di-approve. Tapi dah siap pakai baju Melayu semua. Kita siap nak beraya sebenarnya. Awak nak flex ni. Yalah, mestilah kan. Kadang-kadang awak tahu lah orang kampung tu kan, bila datang raya ni, nampak ni. Oi, orang nak rumah baru, dia nak rumah baru. Orang nak radio baru, dia nak radio baru. Oh, langsir sofa. Flex hari raya. Flex hari raya. Menunjuk-nunjuk. Tapi ada ke orang yang memang dia tukar barang sebab nak menunjuk-nunjuk je? Saya ni sebenarnya ada satu experience lah. Dulu saya ada satu neighbor ni. Saya datang rumah, balik rumah je. Siapa-siapa balik rumah, dia akan bergegas keluar rumah. Dia kemas pasu ke apa ke. Dia nak tengok kita ada benda baru ke, kita apa. Kadang-kadang apa tu ada baju. Puan, baju baru je Puan. Ada. Okey. Mungkin itu budaya kita seperti itu. Alright, budaya budaya bertukar-tukar barang disebabkan nak menunjuk. Itulah kita nak borak hari ini Flex Raya bersama dengan kita perunding Image dan Etika. Wawa Idris bersama dengan kita hari ini. Wawa, selamat Hari Raya. Hari Raya Wawa. Selamat Hari Raya. Oh, ini cantik ni baju ni. Cantik, tak payah nak flex pun. Itu terpancar indah. Baju Raya tahun lepas. Itu dia flexing tahun lepas. Bawa ke tempat kita yang nak suruh dia flex tu. Tapi cukup baju raya tahun lepas. Jadi flex raya menunjuk-nunjuk ni Wawa, memang adakah itu normal berlaku dalam masyarakat kita ni? Budaya tu. Haziq, Nas, sebenarnya kan bila saya dapat je topik ni, Image panggil, tiba-tiba saya terasa. Terasa? Saya rasa macam saya je. Mungkin ada di luar sana terasa macam tu juga. Terasa sebab flex ni nak dikatakan kita dalam zaman digital age ni kita tak lari daripada menunjuk. Tapi bagi saya bukanlah menunjuk-nunjuk, tapi menunjuk tu ada. Ya? Kalau ikut definisinya itu, flex ni macam kelakuan menunjuk-nunjuk secara berlebih-lebihan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Ya? Dan dia bukan sahaja menunjuk ni, dia ada macam aspek. Dia ada dari aspek fizikal, kita punya rupa, badan, bentuk badan, wajah, kan? Tapi benda-benda pun. Benda, kepunyaan, apa sahaja kita punya pencapaian. Ya? Flex lah. Itu flex lah tu. Menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk. Okey, tapi kalau kita tengok zaman sekarang ni menunjuk tu bukan di hadapan mata je, dekat social media. Betul. Social media memang paling macam Wawa cakap tadi lah, digital. Orang post gambar sikit je, padahal kita nak post saja je, nak post Selamat Hari Raya. Haziq ni sebenarnya terasa sebab dia seorang selebriti kan. Bila orang ambil gambar, tengok komen-komen orang dia, wah bukan main Haziq kan, macam wah. Baju saya murah. Diorang tak tahu. Tapi apa yang kita post social media dijudge, diadili. Pendapatnya. Itu sebabnya kita sekarang ada dua pihak. Satu orang yang menunjuk dan satu orang yang melihat. Jadi orang yang menunjuk ni bagi saya okey untuk kita berkongsi sebab pada zaman digital age sekarang kan kita tak boleh lari daripada nak berkongsi. Kadang kita berkongsi bukan sebab kita menunjuk, tapi kita nakkan kita adakan memory. Nanti bila-bila kita boleh tengok balik contohnya. Betul tak? Ada orang dia menunjuk anak. Kan dah memang itu rezeki kita. Ada juga saya terbaca tahu satu statement dia kata, raya nanti akak-akak yang ada gelang-gelang emas yang besar-besar tu janganlah bawa-bawa balik beraya sebab takut kecil hati nanti adik-beradik.
Alamak. Saya rasa macam tak patutlah, kan? Sebab itu dah memang dia mampu untuk memiliki. Cuma kita yang menunjuk ini, yang ada ni, janganlah kita menunjuk sampai kita menyakiti atau menghina atau merendahkan orang lain. Ialah orang yang tak mampu. Yang tak mampu. Contohnya kan. Contoh saya sendiri pun ada juga buat konten ala flex ni. Contohnya baru-baru ni saya buat konten saya bagi duit raya dekat staff. Kan? Itu saya share. Alhamdulillah saya dapat engagement kata alhamdulillah semoga murah. Saya tengok video tu. Ya, semoga murah lebih rezeki kan. Jadi bagus ada orang mendoakan kita. Tapi yang tak best jangan kita saya bagi dah duit raya 1,000 dekat staff. Korang mampu? Tak mampu? Lemah. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Itu kan? menghina namanya. Itu menghina. So, tak nak. Dan orang yang melihat pula, kita kalau boleh melihat dengan mata lebah. Jangan melihat dengan mata lalat. Mata lebah tu kita lihat satu yang positif. Kalau mata lalat ni kita akan melihat benda-benda yang negatif je. Nak menunjuklah tu. Dia je lah yang ada tu. Mata lebah versus mata lalat ni pertama kali kita mata dipandang. Saya dah terfikir Haziq dah begini. Mata dan mata lalat dah jadinya. Tapi itu di media sosial lah. Kita sebagai tradisi ni kita kunjung-kunjung sebab tu hari raya. Kadang-kadang kunjung-kunjung pun ada flexnya juga kan. Semuanya nak beli baru langsir. Barang-barang. Kalau boleh suami isteri baru. Kalau boleh kan nak menunjuk suami. Ni suami baru saya. Flex isteri tu. Tapi dia macam mana pendapatnya di sana pula? Okey. Seeloknya bila kita berkunjung dekat rumah orang, kita butakan mata. Butakan mata? Ya. I like that. Supaya kita tak adalah melihat benda-benda yang tak sepatutnya kita lihat. Kalau terlihat pun kita lihat dengan macam saya cakap mata lebah. Dan bila kita keluar daripada rumah yang kita berkunjung tu, kita bisukan mulut. Bisukan mulut. Supaya kita tak mengata-ngata. Kan tidak mengcompare orang kata kan. Itu yang seeloknya lah. Tapi kita biasalah sebab kita sendiri pun disunatkan kalau boleh untuk pakai baju yang lebih baik, lebih cantik kan hari raya ni. Tapi ialah kita ikut kemampuan masing-masing. Saya sendiri pun tapi macam saya kan, saya tak ada pinggan-pinggan cantik time hari raya. Pinggan cantik saya memang suka pakai pada hari biasa. Hari-hari pun? Hari-hari. Sebab saya rasa macam kita patut cantik setiap hari. Bukan flex raya je, flex hari-hari. Setiap hari flex raya. Flex hari-hari. Okey, tapi kalau kita tengok ada orang yang dia terpaksa pakai biasa-biasa je. Dia terpaksa beli barang biasa-biasa je. Dia rasa macam nanti adik-beradik dia terasa. Nanti family dia pula bercakap pasal dia. Disebabkan diri macam ni ada. Disebabkan dia takut orang cakap pasal dia. Tak apalah, dia beli barang biasa je. Dia jadi tak confident. Tak confident dan tak spend. Untuk barang dia. Itu pilihan dia. Tapi kan saya ada baca dekat Public Health Malaysia punya Facebook, dia kata orang yang ada personality suka sangat menunjuk ni, dia sebenarnya ada personality disorder. Ada narcissistic personality. Boleh. Yes, ada. Bermakna ini mengikut Facebook Public Health Malaysia, di mana dia ni ada rasa insecure dan rasa tidak yakin diri. Jadi dia perlukan menunjuk untuk memberitahu orang yang dia sukses. Dia hebat. Dia hebat. Jadi kadang-kadang ianya terjadi sebab kadang tekanan sekeliling juga. Mungkin sebab dia ada persekitaran pun yang menunjuk juga. Jadi dia rasa tertekan, dia pun nak kena menunjuk juga. Tapi kalau orang yang boleh menahan dia punya perasaan, dan baguslah. Kan? Jadi seeloknya kepada mereka yang berhadapan dengan orang yang personality macam ni, jadi selagi dia tidak melukakan hati kita layan saja. Layan saja. Berikan pujian. Kan? Happy dengan pencapaian orang lain. Betul. Kita pun dah puasa sebulan tu kan. Sepatutnya kita praktikkan apa yang kita belajar. Sabar kan. Janganlah kita tiba bertutur dengan kata-kata yang kurang manis begitu kan. Jadi kat sini untuk mereka yang katakan nak menunjuk, tak menunjuk, ada narcissistic personality disorder ni. Dia nak menunjuk-nunjuk apa yang dia suka, tapi memang itu naluri diri dia kan. Jadi macam mana kita nak atasi itu? Macam saya cakap, saya bukan ada narcissistic personality, saya suka nak menunjuk-nunjuk kan. Jadi apa kita nampak ni, kenali personality narcissistic. Adakah anda di luar sana mempunyai ciri-ciri ini seperti perasaan diri penting, pencapaian, bakat dan sebagainya dapat diiktiraf. Kurang empati. Kurang empati. Tahun ni memang agak famous perkataan narsistik ni. Kan? Agak banyak kita nampak perkataan narsistik ni. Mungkin kita boleh kenali personality narsistik ni. Saya secara peribadinya saya tidaklah terlalu memahami sangat personality narsistik ini kan. Tapi bagi saya, sebab saya ni seorang yang sangat positif. Saya positif. Jadi kalau ada benda-benda yang saya rasa macam tidak berapa elok di pandangan mata, saya selalu ambil dia sebagai
tak apa, ini ujian buat kita yang melihat. Kan macam mana kita menerima orang di hadapan kita ni kan, sebab kita kena cuba untuk tingkatkan kebersamaan kan, cuba kurangkan kita punya gap. Itu adalah tanggungjawab semua orang. Ya, betul. Sebab raya ni kan macam-macam perkara, macam-macam benda yang kita nak tukar. Dan tadi kita dengar Wawa cakap pasal adab apabila kita masuk ke rumah orang, kita cuba untuk butakan mata, bila keluar kita bisukan mulut kita daripada bercakap tu. Bukan mata alat. Kan? Tapi itu tetamu datang rumah, tuan rumah tu sendiri. Mungkin ada juga adab-adabnya, ada juga cara-cara yang boleh dilakukan untuk kita kurangkan flex tu. Seperti kadang-kadang kita ni, mulut Melayu ni kadang-kadang kita suka sindir kan. Macam datang-datang, wah cantiknya baju. Macam tu. Padahal sindir. Silakan. Kalau saya sebagai tuan rumah, selalunya, of course kita sebagai tuan rumah, kita tak suka sebenarnya kalau orang terjah. Kan? Tapi kalau tiba-tiba datang tu, kita terpaksa juga terima dengan wajah yang manis kan, hati yang terbuka. Sebab bukan apa, kita nakkan kesempurnaan sebenarnya. Sebagai tuan rumah kita nakkan kesempurnaan, ya. Jadi kita hidangkan apa saja yang kita mampu hidang, dan apa pun kita kena ikhlas. Kita kena ikhlas saja. Dan macam saya pentingkan juga keselesaan tetamu. Kan? Sebab kadang sebagai tetamu pun kita pun sebenarnya banyak etika-etika kita patut patuhi. Contohnya kita jangan komen tentang hidangan, ya. Jangan pergi usik barang, jangan memasuki kawasan-kawasan yang privacy. Kan tiba-tiba je anak kita dah sampai dekat bilik dia. Tiba-tiba saya kalau pergi, sebab saya ada anak kecil, saya kalau pergi beraya, mata kita ni tak lepas daripada anak kita tu. Betul? Takut dia tarik barang-barang tu. Kita tak tahu berapa harga barang-barang tu. Menggigit. Itu nak tanya Wawa tentang adab ni lah. Bila tetamu kita datang, lepas tu ditanya soalan yang macam, berani kau tanya soalan ni macam, ui cantik ini berapa awak bayar? Yang ni gaji awak cukup ke nak bayar yang ni? Ada. Saya ni kan sejenis orang yang betul terang tau. Kalau saya, contoh orang tanya, umur berapa? Saya memang tidak malu untuk bertanya umur. Kadang-kadang orang tanya, cantik baju. Saya akan terus cakap, baju ni saya beli murah je. RM99 saya beli dekat kedai ni. Macam saya sejenis, saya suka saja share. Sebab saya dengan niat, saya rasa orang tu mungkin nak memiliki, apa salahnya? Fikiran positif betul. Saya positif lah. Jadi yang penting sekarang ni, siapa-siapa pun positif, kan? Positif dan cuba untuk berkata baik. Kalau tak ada benda baik yang nak cakap, senyap. Diam saja. Kalau boleh. Tapi benda baiknya hari ini adalah kita raya kelima. Kita masih lagi enjoy, meriahkan raya kita. Jadi Wawa, silakan ucapan hari raya untuk penonton-penonton Emesia dan juga follower-follower Wawa. Selamat Hari Raya Mahir Batin, dan terima kasih kerana anda yang mengikuti selalu konten-konten saya di media sosial. Saya minta maaf kalau ada konten-konten itu yang mungkin ada terasa terkena di hati kan. Dan kepada semua penonton MHI, terima kasih. Terima kasih Wawa Idris sebab sudi bersama dengan kami hari ini cerita mengenai raya menunjuk-nunjuk. Kita kurangkan menunjuk-nunjuk tu. Kurangkan flex tu, ikhlas dari hati ke hati. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Baiklah, kita akan berehat seketika, dan apabila kita kembali, kita bercerita tentang keakraban tali persaudaraan dalam muzik. Tiga sahabat. Siapakah dia? Semuanya selepas ini. MHI. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini TV3. Saya Salihuddin Jack, saya Mak Hakim dan saya Haziq Khalid. Terimalah sebuah lagu raya daripada kami yang bertajuk Ucapan Raya. Kini tiba hari indah yang kita nantikan. Oh gembira, di hari raya ku bahagia. Bersama bermaafan antara kita, lupakan sengketa yang ada. Beraneka jenis juada yang tersedia dihidangkan kepada
berhari raya berkunjung terus diamalkan. Ucapkan selamat hari raya, ampun maaf ku minta. Ku ucapkan selamat hari raya, bersama kita meraihkan indah hari raya berhari raya. Hey, hai, kau tak makan ke? Hari ni mana ada makan dah. Mana ada puasa, ini dah hari raya dah ni. Dah. Nanti kita makan balik nanti. Nyanyi kita makan. Boleh. Nyanyi dulu jom. Selamat Hari Raya. Oh kini tiba hari indah yang kita nantikan. Oh gembira di hari raya ku bahagia. Bersama bermaafan antara kita, lupakan sengketa yang ada. Jenis juada yang tersedia dihidangkan kepada tetamu yang tiba. Meriahnya berhari raya berkunjung terus diamalkan. Selamat hari raya, ampun maaf ku minta. Ku ucapkan selamat hari raya, bersama kita meraihkan indah hari raya berhari raya. Ku ucapkan selamat hari raya, ampun maaf ku minta. Ku ucapkan selamat hari raya, bersama kita meraihkan indah hari raya berhari raya. Berhari raya. Yes. Ucapan raya untuk anda. Ya, ucapan raya. Simpan video. Saya kena simpan video bila diorang famous nanti. Diorang famous kan. Kejap, saya ambil video dulu di MHI. Dah famous. Famous. Post sekarang juga. Kita bersama kita dengan persilakan 3 kawan yang rapat gitu. Ni Haziq. Haziq. Tak, saya ini Mahathir di sini. Selamat Hari Raya. Dan ini dia Salahuddin Jam. Selamat Hari Raya. Silakan duduk. Haziq kena duduk tepi Haziq Haziq kena duduk sebelah Haziq. Sekarang saya confuse nanti bila saya panggil Haziq dah duduk pandang. Panggil balik. Cuba panggil Haziq. Haziq? Saya. Tengok ini susah ni. Jadi kita mula dengan Salahuddin Jam. Saya difahamkan lagu ni memang menjadi hit lah orang kata. Terutamanya di media sosial orang suka guna lagu ni untuk stitching dan tagging dan sebagainya. Macam mana perasaan kejayaan tersebut? Bersyukurlah insya-Allah. Alhamdulillah. Sangat bersyukur kerana ini bukan lagu raya pertama kami bertiga lah. Dan dapat sambutan alhamdulillah. Tapi sebab semua datang daripada I Can See Your Voice. Betul. Kan? Nyanyi seorang-seorang. Tiba-tiba keluar jadi bertiga. Adakah memang korang memang plan nak teruskan bertiga ni? Nak jadi vocal group? Projek ke macam mana? Oh, ini special project. Special project sajalah. Lagu raya sajalah. Tetap solo? Tetap solo. Sebab dia orang berkawan lepas I Can See Your Voice. Berkenalan di masa tu Zamani punya episod kan? Betul. Oh,
saya ingat kawan dia dalam perut. Kalau kawan daripada perut, keluar muka sama. Itulah dia kan. Tak ada dia yang lain. Asyik ni main buat cerita je kan. Jadi saya nak tahu kerjaya anda juga. Salahuddin Jack ni saya difahamkan seorang peguam. Ya, saya profession saya seorang peguam lah. Peguam civil. Peguam civil lah. Akan tinggalkan kerjaya peguam, terus ke kerja nyanyian? Dua-dua akan berjalan seiring lah. Seiring. Dia macam Sudirman. Sudirman. Allah yarham Sudirman. Hebat penghibur lah. Macam Hakim? Saya alhamdulillah selamat hari raya diucapkan. Saya bekerja sebagai seorang trainer barber. Ya betul, barber trainer. Ya, barber trainer. Patutlah rambut dia on point. Ya, sebab konten-konten pun banyak gunting rambut. Pandai. So, saya mengajarlah untuk orang-orang untuk jadi barber. So kalau kita nak jadi barber yang belum keras lah, kita tangan dah tak boleh nak buat apa. Itulah dia kan. Kita punya tangan dah jadi Edward Scissorhands. Tak apalah Aziz, awak pun berbakat sebenarnya kan. Aziz yang ini pula apa ceritanya? Selamat hari raya. Selamat hari raya. Saya bekerja sebagai video editor di satu syarikat bernama ML Studio. ML Studio. Ya. Awak lah yang edit video-video ML tu? Ya ke? Saya lah salah seorangnya. Terima kasih kisah kat Mak Lufi nak. InsyaAllah. Mak Lufi mana? Okey, jadi semua ada kerjaya sendiri. Tapi kalau kita tengok kerjaya nyanyian ni, orang kata makin nak naik lah ni. Ni orang kata perjalanan kerjaya nyanyian ni. Jadi adakah akan jadikan kerjaya nyanyian ni sebagai nombor 2 ataupun hobi saja ke macam mana? Untuk saya sama level lah pada saya. Dua-dua pada saya penting lah. Lebih lagi saya meminati bidang nyanyian lah. Kan. Jadi untuk Hakim pula saya faham ni orang yang berkarya berjiwa seni lah, seperti seorang tukang gunting rambut ni dia ada jiwa seni ke. Jadi kalaulah diberi peluang nak menjadi artis full time, tinggalkan dandanan rambut ke macam mana? Saya akan bawa dandanan rambut ni ke set. Keset. Maknanya setiap kali persembahan akan ada saya akan buat rambut orang-orang tu. Saya akan buat rambut saya meringankan kerja-kerja stylish lah. Macam Aziz tadi cakap lah, video klip dia orang akan diedit oleh Aziz. Dia makan 2 payment ni. Dahsyat ni. Bukan. Okey, jadi Aziz mungkin boleh cerita macam mana dengan chemistry, sebab bila penyanyi solo menyanyi lagu duet kan, nyanyi bersama-sama 3 orang dalam satu lagu ni, chemistry macam mana dapat tu? Alhamdulillah lah, rasa sebab kami pun berkenalan musim lepas tahun lepas. Jadi benda tu agak mudah lah untuk kami masuk, dan untuk episod tu alhamdulillah semua lelaki. Jadi dia punya kata brotherhood tu dah masuk daripada awal lah. Ada brother. Sebab kalau ada perempuan takut ada yang jealous lah. Mungkin dia ada partner ke apa, kita kena berhati-hati lah di situ. Jadi kalau ada wanita dia brotherhood sisterhood dah tak boleh jalan. Dapat chemistry. Chemistry tu jadi mudah nak masuk lah. Betul. Okey, jadi Hakim, apa yang kita boleh buat dengan rambut Abang Nas? Rambut Abang Nas Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya pakai songkok, Wah, rambut Abang Nas ni boleh kita jadikan dia sebagai formal. Nampak formal tetapi lebih garang. Lebih garang. Formal yang garang Formal yang garang. Nak flex sikit dia so, kita akan buat side part quiff kat situ. Side part kita akan buat satu episod untuk decide rambut Nas. Sebab inilah dia dipanggil rambut songkok. Rambut songkok ni tak ada apa kita boleh buat dia. Okey, jadi ucapan raya ringkas. Silakan. Saya mengucapkan selamat raya dan maaf zahir dan batin kepada semua penonton Malaysia hari ini dan juga keluarga saya di kampung. InsyaAllah saya akan balik selepas ni. Saya bangkang. Bangkang bro. Macam mana Hakim pula? Silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya nak mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin kepada customer-customer saya yang raya ni nak potong rambut. Nak potong rambut tak sempat ramai. And then jangan lupalah untuk bermaaf-maafan kan, mana yang salah silap tu kita lupakanlah, dan kepada family saya juga insya-Allah. Ya, untuk Aziz nanti dia akan edit video dia. Online kita je. Nak cakap sekarang? Boleh cakap sekarang, silakan. Selamat raya, maaf zahir batin untuk semua peminat-peminat MHI, teruskan menyokong kami, dan untuk family selamat raya, maaf zahir batin. Maaf dapat balik sekejap je. So depan ni Aziz continue raya balik. Bos bagi cuti tolong insya-Allah. Cepat gosok baju. Okey, tapi jangan risau sebab diorang ada ucapan hari raya. Ucapan raya tu yang anda boleh tengok dekat YouTube. Video klip dia dah ada. Boleh
bolehlah layan. Hari-hari nak layan pun boleh. Ucapan raya daripada Haziq, daripada Mahakim dan juga Salahuddin Jeb. Ya, saya. Jadi sekali lagi terima kasih kerana meluangkan masa di MHI Raya Hari Raya yang kelima di set MHI ini. Kita berehat seketika bersama dengan Haziq. Lepas ni kita ada banyak cerita untuk kita kongsikan bersama anda penonton MHI. Ya, dan kita akan ada rambut baru Nas. Tidak. Tak ada. Balik. Kita ingin nampak cendekiawan sikit di sini ya, sebelum membaca surat khabar dan sebagainya. Datuk Nas. Ya, saya. Banyak berita-berita dalam akhbar ni yang kita baca, tapi saya tertarik dengan satu berita, Datuk. Awak panggil saya Datuk Nas, terbayang saya anak tangga saya tiba-tiba ada cucu. Astagfirullahaladzim. Belum lagi. Okey, tapi ada satu berita luar negara dekat dalam utusan Malaysia. Cerita mengenai India rampas gelaran China. Saya ingat gelaran apa? Badminton ke apa? Rupanya gelaran penduduk paling ramai di dunia. Seawal minggu depan mungkin India akan mengatasi China sebagai negara paling ramai penduduk di dunia selepas populasi negara itu mencecah hampir 1.43 bilion orang. Ini adalah lapor Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sebab sebelum ini China 1.426 tahun lepas, tapi tahun ni India akan merampas gelaran populasi paling ramai di dunia dengan 1.43 bilion. Malaysia pun kalau kita tengok Google ni baru 34 million. 34 juta sahaja. 34 juta. Sampai nak bersin pun setitik pun tak sampai China dan juga India lagi. 1.43. Sedikit trivia untuk Haziq lah. Satu masa dulu China mempunyai setengah daripada populasi dunia dalam 34 tahun yang dulu. Sekarang ni dengan India semakin kembang pesat. China pula mempunyai kontrol je di mana kerajaannya mengatakan satu anak saja. Dia ada dua anak saja. Perancangan. Ada perancangan di sana. Macam yang awak baca ni, Datuk. Yang ini pun ada perancangan juga untuk anda berwaspada dan bersiap siaga. KKM syor pelajar sekolah untuk pakai pelitup muka semula. Ini disebabkan dengan penularan suatu varian yang baru, varian COVID-19 yang dinamakan Arcturus atau XBB16 yang semakin menular dengan dinyatakan bahawa simptom-simptomnya termasuk mata merah dan melekit. Lain betul daripada simptom yang didapati sebelum ini, Haziq. Lagi-lagi bila raya ni ramai berkumpul. Betul. Open house banyak kan. Mungkin ada penyakit-penyakit yang dibawa. Sebab 2 Mei ni akan kembali ke sekolah. Akan kembali sesi persekolahan. Jadi diharapkan agar tidak ada penyakit-penyakit yang tertular. Kita harapkan agar semuanya sihat-sihat saja supaya kita tidaklah menghadapi kembali peristiwa-peristiwa kita memakai pelitup muka ke mana-mana saja. Dan kepada duduk di rumah. Wow, jadi di sini itulah dia yang disyorkanlah oleh KKM, tapi kita masih belum mendapat apa-apa konfirmasinya untuk pengesahan tu nanti akan diumumkanlah. Tapi untuk sebagai direktif untuk memakai pelitup muka belum jadi wajib, tapi sebagai ibu dan bapa di luar sana diwajibkan pakailah pelitup muka jadi itu adalah apa yang berlaku hari ini, apa berita-berita dan juga topik yang kita bawakan kepada anda untuk istimewa MHI Raya. Tapi esok kita akan teruskan lagi dengan istimewa MHI Raya untuk Raya ke-6. Raya ke-6 ni kita teruskan berhari-hari. Saya faham ada di luar sana yang kembali ke ibu kota untuk bekerja dan sebagainya. Jangan flex lebih-lebih sebab raya pun dah nak habis dah. Bersederhanalah kita. Kita jumpa orang, kita pergi rumah orang pun kita bersederhana. Tapi kita teruskan kemeriahan hari raya 30 hari. Eratkan tali persaudaraan. Dan saya ingat lagi pesanan daripada konsultan kita di Wawa Idris mata biar mata lebah, jangan mata lalat. Jaga mata, jaga hati. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahid dan batin dari kami MHI. Assalamualaikum.